Okay, saudara, sekarang ni kita masuk bab UMNO selamat dari diharamkan. Bagaimanapun saya ingin menyantuni terlebih dahulu, iaitu hari ini Setiausaha Dewan Rakyat telah pun menghantar kiriman kepada semua ahli-ahli parlimen memberitahu bahawa Dewan Parlimen, Dewan Rakyat akan mula bersidang yang sepatutnya pada 6 September ditangguhkan kepada 13 September hingga 12 Oktober. Banyak orang bertanya pada saya apakah ini yang berhormat kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri mahu mengulangi cara macam mana Kerajaan Perikatan Nasional dahulu menarik tarikh persidangan itu daripada satu tarikh ke satu tarikh yang lain. Saya kata untuk kali ini kita harus bersangka baik, kerana sebenarnya Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri masih lagi menjalani kuarantin kendiri. Sebab itu beliau tak hadir waktu upacara angkat sumpah menteri-menteri, dan hari ini beliau menonton secara maya pembarisan. Jadi kalau diteruskan mesyuarat pada 6 September perasmian oleh Dudi Yang Mulia Pertuan Agong, tentulah sekali lagi beliau tak dapat hadir, kerana beliau melakukan kuarantin ini tempohnya adalah 14 hari. Jadi saya melihat mungkin sebab itulah maka Parlimen dianjakkan persidangannya daripada 6 hari bulan kepada 12 hari bulan. Lepaslah Jeddah selama 14 hari. Banyak orang kata macam-macam lah. Saya nak bagi tahu bahawa kita mesti berlapang dada, kena tengok rasional. Jangan main terjah, jangan main tuduhan, supaya akhirnya kita tak matang. Saya melihat bahawa ini terpaksa dianjakkan selama seminggu kerana diri Perdana Menteri masih lagi dalam kuarantin. Jadi mestilah selepas itu takkanlah nak ada orang nak bersidang Perdana Menteri, tak ada. Saudara, sebab saya melihat bahawa banyak orang mengatakan, saya bersetuju bahawa keadaan semakin panas. Kerajaan sekarang ni makin panas. Apakah Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri boleh melepasi ujian undian kepercayaan? Kerana ini titah Dudi Yang Mulia Pertuan Agong yang mahukan keabsahan ataupun the legitimacy Prime Minister ini dibawa ke Dewan Rakyat, mana baginda akan merasmikan Dewan pada tanggal 12. Pada 13 bulan bermulalah sidang. Dalam persidangan itu nanti akan ada ujian keabsahan. Saya melihat bahawa sejumlah lebih kurang dalam 12 ke 13 orang warga UMNO yang tidak dilantik sebagai menteri dan sebagainya tidak berada dalam kerajaan kabinet Perdana Menteri. Ini juga boleh mengundang suasana yang tidak menentu. Saudara kena lihat, jangan lupa antara mereka yang tidak bersama dengan pimpinan hari ini ataupun Kerajaan Perikatan Nasional adalah ahli parlimen daripada Gua Musang, ahli parlimen daripada Macang, daripada Jerantut, daripada Pengerang sendiri, daripada Lenggung. Jadi kalau semua itu tak setuju, tinggal 110 saja. Bagaimana dengan Baling, Pontian, Pekan, Bagan Datuk, Pasir Salak, dan Kamera Highland, akhirnya tinggal 100 lebih saja. Keadaan ini sebenarnya bukanlah satu keadaan yang membolehkan Perdana Menteri meneruskan kedudukannya, keberadaannya sebagai Perdana Menteri di anjung kuasa si Perdana. Cuma saya melihat sampai bila lagi tak selesainya? Sampai bila? Memang dari segi UMNO, saya dah cakap terus terang, kita memilih untuk diadakan pilihan raya supaya dapat diwujudkan kestabilan politik, supaya parti mana yang memerintah nanti, tak kisahlah sama ada UMNO ataupun Parti Keadilan ke Pakatan Harapan ke, mereka mempunyai kedudukan yang stabil untuk mereka merencanakan persoalan pentadbiran negara ini. Sebab itu saya melihat bahawa macam Lim Kit Siang, dia dah mengatakan bahawa dalam kiriman surat yang diterimanya tidak ada usul undi percaya yang akan dibawa di persidangan Dewan Rakyat. Kit Siang dah menyuarakan, begitu juga dengan Lim Guak Eng. Beliau juga bertanya kenapa tidak ada, kerana dia kata kalau enggan bawa usul kepercayaan ini, bahawa ini adalah bertentangan dengan hasrat terbuka titah Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Sedangkan ini keadaannya, saya membaca bahawa daripada DAP mereka mahukan supaya ujian keabsahan ini diadakan. Walaupun Tun Dr. Mahathir berkali-kali menyatakan kalau boleh janganlah ada ujian kepercayaan. Sebab beliau sebagai orang lama, dia tahu apa akan jadi nanti di parlimen nanti. Kalau seandainya Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri tidaklah mampu untuk mengawal sejumlah 114 orang ahli parlimen yang menyokong beliau,
Sebab sekarang ni kalau persidangan diadakan, ahli parlimen daripada Kimanis tentu tak hadir. Itu saudara Muhammad Alimin. Dan ada beberapa orang ahli parlimen ni tentulah mereka tidak akan menyokong. Ini suasana yang tidak menentu sebenarnya secara persidangan kali ini. Sebab itu bila ada kawan-kawan bertanya dengan saya, apakah akan ada pilihan raya? Saya kata nanti dulu. Baru angkat sumpah. Dan kepada menteri-menteri yang ada sekarang ni, anda kena berusahalah untuk mencari supaya jangan sombong. Jangan mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Dah saya tengok hari ni dah ada kenyataan yang pelik-pelik. Malas saya nak sebut dah. Mereka ni. Sebab sekarang ni saya tidak nampak bahawa kestabilan politik masih lagi dapat diteruskan. Terus terang saya katakan, dengan keadaan sekarang ini, apakah Muhammad Datuk Ismail Sabri boleh bertahan? Jangan dengan ikhlas PM bunuh diri. Saudara Arif, abang, saya tak dapat mengatakan kalau dia bunuh diri, masih lagi kemelut lagi berlaku. Memang UMNO nak supaya dia adakan pilihan raya. Saudara, UMNO mahukan supaya dia adakan pilihan raya. Lain tak ada tuntut UMNO dari dulu lagi. Tetapi kita kerana hari ini yang mahu Perdana Menteri itu datang daripada UMNO, takkan kita nak jatuhkan adik kita sendiri. Ini keadaannya. Tu pada 12 bulan. Ada kawan bertanya pada saya, apakah kerana itu beliau mahu menangguhkan? Soal penangguhan itu saya tidak yakin kerana beliau masih lagi menjalani kuarantin. Selepas kuarantin dia dah 14 hari itu, maka persidangan akan diadakan. Jadi masa persidangan parlimen yang begitu panjang, apakah tidak mungkin akan ada usul kepercayaan ini dibawa? Langkawi, di Parlimen Langkawi yang waktu Dr. Mahathir dia kata tak payah ada lah, dia kata dia. Tapi apakah dia sebagai mengutarakan persoalan itu saja? Yang Muhammad Mulia Tengku Razali awal-awal menyatakan bahawa ujian keabsahan ini mesti diadakan supaya Perdana Menteri dilihat memperolehi keabsahan. Dia satu orang yang lurus dan terus memegang perlembagaan, sebab perlembagaan menuntut tiap-tiap Perdana Menteri mesti mendapat majoriti sokongan di kalangan ahli dewan. Itu saja. Bukan nak jadi Perdana Menteri, tidak. Tapi kalau tak ada kesokongan, maka pulangkan balik kuasa itu pada Agong. Tetapi bagi saya melihat keadaan ini, saya tidak nampak kalau berterusan politiking yang ada ini, maka sebab itu saya katakan bahawa kedudukan Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, beliau berada di titian yang cukup rapuh. 114 ini bukanlah sebab itu beliau terpaksa melantik, ikut cakap apa. Jadi ini walaupun menimbul amarah, rasa tidak puas hati di kalangan warga UMNO. Ada di Parlimen UMNO memang tak puas hati tengok yang dilantik semua, tapi beliau dalam keadaan terpaksa. Macam saya katakan beberapa malam yang dulu lagi, dia seperti orang cekik tulang. Telan mati mak, luah mati bapak. Ini keadaannya. Dan memanglah cara terbaik adalah buat pilihan raya umum. Jadi mudah-mudahan ada sinar yang menyerlah pemikiran beliau, maka beliau kata buat pilihan raya lah kalau gini keadaannya. Ini keadaan saudara, bukan ini cerita bukan main saudara. Banyak teman-teman bertanya dengan saya kata kemungkinan itu boleh berlaku kerana kedudukan dengan 114 sokongan. Kalaulah Alamin dah tak ada sebab dia kena COVID, tinggal 113. 3 orang saja tak hadir, wuyub wal khuyub. Jadi cuma yang agak kelegaannya, saya berharap tidak ada berlaku beli-membeli lah. Jangan ada CSA lah, scheme of thing lah. Tak perlu. Kalau tak ada sokongan, secara terbuka hati, Jangan kita bermain dengan persepsi, akhirnya pelabur kurang yakin dengan kita. Ini keadaan saya. Sebab itu saya merasakan bahawa saya agak kelegaan apabila agenda untuk mahu UMNO diharamkan ini tidak terlaksana. Kalau berlaku pilihan raya, maka mereka yang menjadi katak dan sebagainya tu nanti tahulah untuk nasib mereka. Saudara. Dan saya yakin Presiden UMNO tentulah tidak mahu dilihat menghancurkan kerajaan yang ada sekarang ini yang dipimpin oleh UMNO. Tetapi kalaulah keadaan di Dewan Rakyat nanti dalam tempoh tak sampai pun 2 minggu lagi, persoalannya apakah Datuk Seri Ismail Sabri dalam tempoh 2 minggu ini ataupun 14 hari ini mempunyai gerak langkah politik untuk memastikan
sokongan 114 itu kekal. Kalau tak kekal, maka suka tak suka kerajaan ini akan jatuh sekali lagi. Sebab itu dari awal dulu saya dah kata sebaiknya kita tak usah ambil. Biarlah siapa nak perintah pun perintahlah. Ataupun biarlah dulu Yang Maula Bentak Agung mewujudkan deklarasi Magaran. Kerana keadaan sekarang ni memang saya yakin sepanjang 2 minggu atau 3 minggu persidangan ni akan ada. Tambah-tambah lagi, waktu yang sama juga bajet akan dibentangkan. Bagaimana kalau bajet tak boleh terima, tak dapat diluluskan, lagi teruk lagi. Jadi kecelaruan dalam politik di negara kita ini masih lagi tidak tentram. Kerana dengan bermodalkan 114 sokongan. Dan saya mendapat khabar ada juga besar kemungkinan ada berlaku sorong tarik. Sebab itu saya kena melihat kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau tidak mengatakan beliau menyokong, beliau cuma kata tidak menyulitkan untuk Dewan Rakyat ini bersidang. Lim Kit Siang pula kata tak ada dalam jadual berhubung dengan usul kepercayaan. Lim Guan Eng pula kata bahawa kalau tak ada ini menyanggah kehendak agung. Artinya mereka mahu mewujudkan atau mengadakan undian kepercayaan ini. Kalau ini berlaku, apakah Yang Berhormat Perdana Menteri boleh survive? Ini masalah sebenarnya. Datuk, macam mana bursa saham kita sekarang? Kedudukan bursa saham hari ini cuti. Tapi sejak ini ketiadaan Kerajaan Perikatan Nasional, bursa saham agak baik. Tetapi bila pengumuman jemaah menteri masih lagi menteri-menteri yang lama, maka dia dah mula goyang. Itu keadaan setara. Dan saya macam mana 40 tahun. Dan sekarang ni saya tengah bercakap soal untung nasib Perdana Menteri dalam menghadapi dalam tempoh 2 minggu ini. Kalaulah beliau gagal menyantuni kehendak ahli parlimen yang lain, maka besar kemungkinan keadaan yang sama. Sebab jumlah 114 undi ini adalah sama yang diperoleh oleh pimpinan era Tan Sri Muhyiddin dulu, waktu beliau pembentangan, waktu beliau mendapat undian untuk meluluskan bajet. Bukan keabsahan beliau, bukan legitimasinya. Dan dengan bermodalkan 114 juga ini, saya melihat bahawa parlimen nanti akan bercempera. Cuma alhamdulillahnya UMNO tidak diharamkan. Artinya pimpinan Majlis Tinggi UMNO, kalau ada pilihan raya, maka Presiden UMNO boleh menentukan calon-calonnya. Dan saya berkali-kali menyatakan kepada Presiden UMNO, untuk pilihan raya kali ini beliau mesti melakukan islah, reform. Tidak lagi boleh menurunkan orang lama yang begitu comot dengan banyak masalah, dengan banyak tingkah laku politik mereka, dengan banyak apa yang mereka helah politiknya. Lain tak ada memikirkan soal diri mereka, bukan memikirkan soal rakyat. Dan saya kalau boleh biarlah muka-muka baru dan anak-anak muda yang punya kelaikan, yang punya kemahiran tertentu, dan jangan dipisahkan anak-anak muda kita ni. Dan saya berkeyakinan, kalau tadi ada orang tanya dengan saya banyak mana kalau pilihan raya, saya kata saya akan ulas bila sampai waktu pilihan raya nanti. Tetapi memang saya tahu bayang-bayang pilihan raya sudah nampak apabila Lim Kit Siang sudah mengutarakan persoalan tersebut. Saya juga melihat bahawa besar kemungkinan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri sukar untuk melepasi usul undian kepercayaan. Kerana dengan bermodal 114 kursi ini bukanlah sesuatu yang mantap. Kerana kalau sokongan daripada Sarawak, saya dapat tahu kalau daripada Sarawak mereka tarik sokongan, mereka nak diadakan pilihan raya serentak dengan Sarawak, maka kerajaan yang ada jatuh. Suka tak suka, maka diadakan pilihan raya serentak dengan Sabah, dengan Sarawak, termasuk di Semenanjung. Itu yang saya lihat, yang saya nampak. Saya minta maaf saudara, mungkin apa yang saya lontarkan ini sesuatu yang tidak menyenangkan hati anda, tapi inilah realitinya. Sebab itu saya mengharapkan agar Tengku Zafrul segera mengeluarkan segala bentuk bantuan pada rakyat. Kepulauan Simpan Pekerja segeralah keluarkan tuntutan yang UMNO minta 10,000 secara tuntas. Jangan berhelah lagi. Keadaan sekarang ni amat genting. Saya cakap terus terang, pilihan parlimen yang akan bersidang pada bermula daripada 12 ini adalah suasana yang cukup genting. Dengan bermodalkan macam saya kata tadi 114 kursi parlimen menyokong beliau, ini bukanlah jaminan
kerajaan keluarga Malaysia, keluarga 69 kerajaan ini boleh dipertahankan sebegitu mantap. Ia adalah dalam keadaan cukup rapuh. Ini keadaannya. Tapi macam mana pun saya dapat kenyataan daripada Yang Berhormat daripada mantan Menteri Wilayah, iaitu Tan Sri Syarif Samad. Saya juga gusar kerana beliau mengatakan bahawa masih ada lagi kalangan ahli majlis tinggi yang mahu supaya UMNO ini tidak berperanan lagi. Mereka kalau boleh nak pancung pimpinan dalam UMNO. Ini juga akan saya ulas besok, insya-Allah. Jadi saya harap saudara pelayar-pelayar semua jelas penjelasan saya. Saya nak nyatakan bahawa malam ini berdasarkan kepada 114 sokongan ahli parlimen, ia adalah titian rapuh untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menghadapi persidangan Dewan Rakyat yang akan berlangsung dalam tempoh dalam 2 minggu mendatang. Bagaimanapun, saya bersyukur kerana UMNO dimerdekakan daripada usaha untuk mengharamkannya. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.